Dan kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terperangkap dengan golongan ulama yang menggunakan ayat-ayat Quran, yang menjual ayat-ayat Quran semata-mata untuk mengangkat kelompok mereka dan mentafsirkan satu ayat dalam keadaan yang sentiasa menguntungkan dia dan kelompoknya misalnya. Dan kita berhadapan contohnya dalam konteks Malaysia hari ini, ayat-ayat Al-Quran digunakan dalam kancah politik semata-mata untuk mengangkat bahawa inilah partinya, inilah kumpulannya yang memperjuangkan agama Allah dan menafikan segala sumbangannya. Dan mereka menjual ayat ini supaya menjadikan bahawa aku bersama-sama dengan kumpulan ini, maka aku juga adalah pejuang agama Allah. Dan kalian yang menyokong aku, ini adalah secara tersiratnya, dan kalian yang menyokong aku, yang mengikuti jalan aku, sebenarnya kita sama-sama berada dalam satu kelompok pejuang Allah, pejuang parti Allah, pejuang agama Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa semua kemunculan kelompok Khawarij di dalam negara kita. Kan, depa ni puak-puak Khawarij ni dia dah muncul, dia dah lama dah. Dia dah ada lama dah geng-geng Khawarij di dalam negara kita. Tapi bermula adanya media-media sosial dan pakat-pakat dok buat video, tambah-tambah di dalam dunia politik, pakat-pakat dok hasilkan video and then menunjukkan ciri-ciri Khawarij, ciri-ciri mengkafirkan orang, menerakakan orang, mensyurga nerakakan orang. Dan sehingga kan dia kata ayat-ayat Quran tu diturunkan untuk puak-puak dia saja, bukan puak-puak ni, bukan kumpulan A. Dia hanya diturunkan ayat-ayat Quran tu untuk kumpulan B saja. Dia merasakan apa yang diperjuangkan oleh kumpulan dia, parti dia, geng-geng dia adalah benar-benar belaka. Sehingga kan sebab ketaksuban dengan macam Khawarij mengkafirkan sesama Islam terhadap orang-orang Islam juga ni, sehingga kan dia tersasul. Dia tersebut sekali Khawarij terhadap bukan Islam. Sedangkan Khawarij hanya untuk sesama Islam. Orang Islam menentang Islam. Orang Islam menerakakan orang-orang Islam. Orang-orang Islam menjahilkan, mengkafirkan orang-orang Islam. Tiada kena mengena Khawarij terhadap orang bukan Islam. No. Tapi disebabkan dia taksub sangat, dia sedap sangat berkata-kata, sehingga kan dia petik sekali orang-orang bukan Islam. Jadi hari ini aku nak berkongsi dengan hampa ucapan dan juga perbincangan di antara Ustaz Abu Hafiz Salehuddin bersama dengan Dr. Syahul. Kalau tak silap aku, Dr. Syahul ni orang Penang. Kalau tak silap akulah. Memang perbincangan ini sangat-sangat puas hati, sangat-sangat seronok. Dia membuka otak kita dan juga dia membandingkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam negara kita dan di Indonesia. Apa yang berlaku lah, mudah cakap macam ni lah. Apa yang berlaku sewaktu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, dan apa yang berlaku sewaktu Anwar Ibrahim ada di dalam kerajaan ni. Macam perbincangan ni dia akan membincangkan apa peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku di dalam negara kita. Sehingga kan kahwin dua imam kan, nikah macam dua kali, lepas tu sembahyang dua imam, lepas tu sembelihan tak sah kan, mengkafirkan sesama Islam, menerakakan siapa yang bersama dengan dia, semuanya baik-baik belaka. Tak bersama dengan dia, semua jadi tak elok, semua jadi teruk, semua jadi masalah. Jadi fahaman-fahaman Khawarij ni kita wajib hapuskan, bubarkan, lenyap di atas muka bumi ni. Sebab puak ni lah yang akan memecahkan agama Islam. Tujuan utama dia, tujuan sebenar-benarnya parti politik. Yang sebenarnya yang bermasalah, yang memberi masalah kepada negara dan juga umat Islam di dalam negara kita, puak-puak ni ya. Kan? Sedangkan negara kita negara Islam. Majoriti orang Melayu yang beragama Islam. Agama rasmi adalah agama Islam. Undang-undang syariah tidak bertentangan dengan agama Islam. Perlembagaan negara kita tidak bertentangan terhadap agama Islam. Undang-undang perlembagaan segala mak nenek yang ada di dalam negara kita ini tidak memberi ancaman kepada agama Islam di dalam negara kita. Tapi asbab golongan-golongan Khawarij ni untuk nak dapatkan kuasa, untuk nak dapatkan kedudukan, dia akan gunakan saja. Dulu apa dia tak kata? Perlembagaan-perlembagaan penjajah. Tapi setiap 5 tahun dia menang pilihan raya, dia angkat sumpah mempertahankan perlembagaan yang dia kata perlembagaan penjajah. Itulah golongan-golongan Khawarij yang dah ada di dalam negara kita. Pelbagai perpecahan, macam-macam lah. Tapi tak apa, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh
dua orang sosok tubuh, Dr. Abu Hafiz dan Dr. Syahul. Jom sama-sama kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang saya hormati sekalian, melalui Tauhid Podcast pada kali ini, InsyaAllah kita akan membincangkan satu tajuk yang saya telah ulang ataupun saya telah sebutkan beberapa minggu yang lalu, iaitu berkaitan dengan Khawarij. Minggu yang lalu ataupun siri yang lalu saya ada menyebutkan tentang satu pengenalan berkaitan dengan politik Islam, dan ia adalah bagi saya, dan daripada feedback yang saya dapatkan, saya lihat Alhamdulillah ia memberikan manfaat kepada ramai juga orang. Namun hari ini ataupun pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk khusus kerana ianya sangat penting dan ianya sedang berlaku di dalam negara kita, Malaysia yang kita cintai ini. Baik, untuk membincangkan tajuk berkaitan dengan Khawarij ini bersama dengan saya, sahabat saya Dr. Sahul yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Sejarah Fakulti Sains Kemanusiaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malin. Terima kasih untuk bersama dengan saya, Doktor. Terima kasih juga sahabat. Sihat ya? Dr. Abu Hafiz. Alhamdulillah. Okey. Baik, pada malam ni kita akan tengok satu tajuk yang saya fikir penting saya bawa Dr. Sahul kerana unsur-unsur dan kepakaran beliau dalam bidang sejarah, dalam bidang propaganda dan berbagai perkara yang lain. Termasuk juga sejarah ini diluas, dia merangkumi benda sosial, benda politik, ekonomi, kebudayaan bangsa, termasuk di dalamnya adalah agama. Baik, sedikit pengenalan sahabat-sahabat yang saya hormati. Khawarij ini perkataan yang muncul kembali apabila di dalam perpolitikan negara ini munculnya pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah menggunakan unsur-unsur agama secara berlebihan. Baik, saya ingin letakkan satu garis jelas di sini, iaitu mengkritik pemerintah dalam sistem demokrasi adalah perkara yang sangat diperlukan. Ia tak boleh untuk dinafikan, ia diperlukan. Sebab itu kita ada kerajaan dan kita ada juga pembangkang. Namun dalam waktu yang sama, apakah limitasi kepada hal ini? Adakah untuk merosakkan negara itu dengan sehingga kepada tahap mengkafirkan, memunafikkan orang lain, menyesatkan orang lain? Yang ini sebenarnya adalah satu unsur. Saya tidak katakan pihak yang itu mesti Khawarij, tidak. Tetapi unsur, sikap, sifat Khawarij itu sedang diikuti oleh mereka ini. Apa itu Khawarij? Baik. Sebelum saya berkongsi dengan ataupun memohon pandangan dan perkongsian daripada Dr. Sahul, saya suka untuk memberikan sedikitlah latar belakangnya. Khawarij ini perkataan yang selalu digunakan membawa maksud mereka yang keluar daripada apa? Daripada ketaatan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di zaman pemerintahannya. Sayyidina Ali memerintah di antara tahun 35 Hijrah hingga 40 Hijrah. Ketika itu beliau menggalang ganti daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang dibunuh di dalam rumahnya. Maka Sayyidina Ali dia naik dalam keadaan yang begitu berkecamuk. Akhir sekali, apabila beberapa keadaan yang tidak memuaskan hati sebahagian di kalangan orang, ada yang mengkritiknya, sehinggalah berlaku pertempuran ataupun peperangan di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Pihak-pihak ini telah lakukan apa? Mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali dan keluar daripada Sayyidina Ali dan memerangi Sayyidina Ali. Sebab itu Khawarij ini bukan sahaja tak bersetuju. Dia ada unsur-unsur yang lain. Unsur yang paling kuat terhadap Khawarij ini adalah mereka menyatakan pelaku dosa besar menjadi kafir automatik. Jadi mereka ini orang-orang yang saleh. Kalau disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang saleh. Kerana apa? Mereka kena elakkan diri daripada melakukan dosa-dosa yang besar. Sebab itu jangan kita menjadi begitu terkejut apabila mereka ini orang-orang agama, ahli ibadat, tapi dalam waktu yang sama mereka juga dengan mudah, lancar dan begitu tak ada rasa bersalah memanggil orang lain sebagai kafir dan sebagainya. Ini yang menjadi permasalahannya. Saya tidak mahu untuk pergi kepada lebih detail kerana Khawarij ini ada disebutkan oleh Nabi SAW dan Nabi sebut sendiri tentang mereka dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Yang mana diriwayatkan daripada Nabi SAW dan Nabi sebutkan yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Quran. Mereka ini kaki Quran. Kaki Quran ini bermaksud mereka ni adalah penghafal Quran, tapi tidak keluar daripada Quran itu melainkan tersekat di kerongkongan mereka. Dan kita bimbang di Malaysia khususnya ini apabila ianya tidak dibendung, kerana isu ni Dr. Zahul, ia tidak lagi jadi isu agama, dia jadi isu keselamatan. Kerana apabila telah pun mengkafirkan orang lain, mereka lakukan apa? Mereka merasakan darah mereka menjadi musuh mereka menjadi halal. Dan ini yang kita tidak mahu. Dan kita ada perspektif sejarah, dan saya nak pass baton kepada Dr. Zahul bagaimana di dalam kajian, sebab Dr. Zahul dia dalam PhD beliau yang disempurnakan ataupun yang disiapkan di Universiti Melbourne, tak silap? Sydney. Okey, di Sydney University beliau menulis berkaitan dengan propaganda dan memfokuskan juga tidak silap saya di Nusantara. Alam Melayu, di dalam alam hubungan Melayu antara Malaysia dengan Indonesia. Malaysia dan Indonesia. Sebab
dalam kajian PhD saya pun ketika saya menulis tentang politik Islam, saya melihat kepada dua ini pattern Malaysia dan Indonesia. Kadang-kadang ia bermula di Malaysia dan boleh menyeberang ke Indonesia. Tapi kebanyakan keadaan kita akan lihat bagaimana kesan daripada Indonesia itu ada juga ditiru dan juga diikuti sentimen itu. Betul. Khususnya ketika saya melihat di pemilihan gubernur ataupun pilkada di DKI Jakarta pada tahun 2017. Kesan itu, modus operandinya hampir sama dan selepas pilihan raya 2018 wujud juga keadaan yang sama. Jadi bagaimana daripada mungkin agama, sosial dan sejarah yang boleh untuk dikongsikan daripada Dr. Sahul sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada sahabat Dr. Abu Hafiz. Yang pertama saya nak beritahu bahawa ini adalah kali pertama saya berpodcast. Jadi saya baru sedang menyelesaikan diri bagaimana untuk merespon. Jadi dia tak boleh terlalu formal. Dia tak boleh terlalu formal. Jadi saya rasa macam saya a bit awkward and tense. Jadi saya mohon sedikit masa untuk menyesuaikan. Menjawab tentang persoalan berkaitan dengan Khawarij. Apabila kita menyebut tentang Khawarij, dia sedang membawa satu konotasi agama. Dia sedang membawa satu konotasi agama. Bahawa Khawarij ini bermula daripada sejarah Islam. Daripada zaman Sayyidina Osman, pindah ke zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali masih lagi belum mengeluarkan mereka daripada Islam. Masih lagi menerima mereka sehinggalah berlakunya peristiwa pembunuhan Abdullah bin Khabab dan isterinya. Kemudian daripada itu pada tahun 661 Masihi, Sayyidina Ali sendiri dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan di situlah akhirnya dia menjadi satu sekte. Yang menjadi satu sekt yang dianggap sebagai terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ia perangai daripada itu, iaitu Khawarij, golongan yang keluar daripada apa? Keluar daripada ketaatan kepada pemerintah. Keluar kepada ketaatan kepada pemerintah. Jadi keyword, kata kunci di sini sebenarnya adalah pemerintah itu. Keluar daripada pemerintah. Dan pemerintah itu adalah pemerintah yang dianggap sah dalam agama. Disebabkan itulah ada pandangan yang mengatakan bahawa ini sebenarnya Khawarij ini berpunca daripada socio-religious kepada socio-politics. Dia akhirnya menjadi satu isu politik. Sebab dia keluar daripada pemerintahan. Pemerintahan adalah politik. Jadi Khawarij inilah keluar daripada satu bentuk pemerintahan yang memang diiktiraf sebagai satu pemerintahan yang sah. Yang sah. Jadi Khawarij adalah mereka yang sebenarnya melampaui batas. Dalam bahasa moden sekarang kita ni ekstrim. Ekstremisme bermaksud mereka yang melampaui batas, dan kalau dalam bahasa Arab atau mungkin dalam ilmu Islam, ghulu. Golongan yang golongan yang melampau. Dan dalam konteks ini, apabila berdepan, contohnya macam kita dalam alam, sekarang ni kita berada dalam dunia Islam lah. Di Nusantara ini, Brunei, Singapura, bukan Singapura tak termasuk, Indonesia, Brunei, Malaysia ni kita kata adalah alam Melayu. Walaupun alam Melayu itu sebenarnya lebih luas daripada itu, tapi hari ini yang tinggal majoriti Muslim, inilah dia. Berpusat di sini, Indonesia, Malaysia di sini. Jadi kita tengok ekstremisme ini bagaimana dia berkembang di sini. Berkembang. Apa-apa yang berlaku, macam Dr. Abu Hafiz tadi cakap tadi, apa-apa yang berlaku di Indonesia akan memberikan kesan kepada Malaysia. Sepanjang sejarah kita nampak begitu. Dan kita tak payah nak ambil sejarah yang panjang sangat, tapi kita ambil contoh yang dari perjuangan kemerdekaan misalnya. Apa yang berlaku di Indonesia kemudian diikuti di Malaysia. Menentang Belanda, sini menentang British. Dan kemudian satu lagi peristiwa yang sangat penting yang mengubah senario politik Malaysia, horizon politik Malaysia adalah 1998. Kalau masih ingat, reformasi meletus di sana tahun 1998 bulan Mei. Dan reformasi meletus di sini pada bulan September 1998. Kita tak kata dia mengikut, sebab di sana reformasi meletus kerana soal ekonomi. Di sini reformasi meletus disebabkan soal politik. Tetapi yang sama ialah bagaimana reformasi itu, perkataan itu dipinjamkan daripada sana, temanya sama. Iaitu we want reform. We want reform. Baik, ekstremisme ekstremisme yang berlaku di Indonesia pada waktu itu ialah berlakunya pembantaian terhadap masyarakat yang sudah dianggap sebagai warga negara di sana, yang sudah melalui satu proses asimilasi yang mendalam sejak zaman Soekarno lagi. Daripada tahun 1945 sampai tahun 1998 itu berlaku proses asimilasi orang Cina ke dalam masyarakat Indonesia kan. Tapi kita tengok akhirnya tahun 1998 berlakunya pembantaian, pembunuhan di sana. Dan lebih sadis, ni kita kata masuknya golongan ekstremisme ini. Golongan ekstrim yang menggunakan agama untuk menjadi pendinding, untuk menjadi perisai, untuk menjadi alat senjata untuk menyerang orang bukan Islam. Sebab mereka merasakan bahawa ini adalah golongan-golongan yang akan menentang Islam, dan mereka menggunakan dalil-dalil
bahawa ini kumpulan yang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin misalnya. Dan kita risau sebenarnya apa yang berlaku di Indonesia pada waktu itu merebak ke sini. Cumanya disebabkan kita ni isu politik, bukan sangatlah isu ekonomi waktu itu, maka benda tu tidak merebak. Tapi kita nampak ada satu kumpulan manusia, yang graf dia sebenarnya turun naik. Dia pernah jadi konservatif, kemudian dia moderate, kemudian dia kembali kepada konservatif. Dan kita berdoa kumpulan itu tak perlu disebutkan siapa mereka apa semua, kita tahu. Kerana apa? Kerana pentafsiran mereka terhadap ayat Quran, seperti mana tadi yang disebut tadi tu. Pentafsiran mereka terhadap ayat Quran, mereka melihat bahawa setiap ayat Quran yang diturunkan itu adalah diturunkan kepada kelompok mereka, bukan kepada umat Islam secara umumnya. Di sinilah berlakunya percanggahan antara mereka dengan kumpulan lain yang sebenarnya adalah soal politik, teman-teman. Dan itulah yang berlaku juga di dalam Khawarij, ketika mana Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu dihantar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk berjumpa dengan geng Khawarij. Ketika itu belasan ribu di kalangan hafazul Quran, dan mereka menafsirkan Al-Quran itu mengikut kepala mereka sendiri ataupun pemikiran mereka sendiri. Maka dia dijawab oleh Ibn Abbas, separuh daripada mereka balik dan tidak meneruskan penentangan terhadap Sayyidina Ali. Dan Khawarij ini, saya juga untuk kita, kalau kita dapat lihat, dia penentangan dengan dia keluar daripada pemerintah dan melawan secara bersenjata. Ketika itu mereka melawan secara bersenjata. Kalau boleh saya interject. Ekstremisme ini dia tidak segan, tidak malu-malu untuk menumpahkan darah. Okey. Pada satu peringkat dia tidak malu-malu untuk menumpahkan darah. Itu adalah peak dia. Itu adalah peak dia. Sebagaimana kita tengok saya buat perbandingan komunisme. Apakah yang membezakan antara sosialisme dan komunisme? Kita tidak ada parti sosialisme, parti komunis di Indonesia, tapi kita ada parti sosialis. Kenapa dibenarkan? Sedangkan sebenarnya negara-negara yang tertubuh dulu, contohnya Soviet Socialist Republic, sekarang ini Republik Sosialis Vietnam, tapi negaranya adalah ditakbir oleh komunis. Sebenarnya komunis dan sosialis dia ada pertalian yang sangat kuat. Tetapi di mana garis pemisahnya? Komunis dia tidak segan akhirnya untuk menumpahkan darah. Sebab pemberontakan adalah jalan terakhir untuk merombak dan merubah kerajaan. Dan inilah yang berlaku pada puak Khawarij ini, puak ekstrim ini. Ekstrim satu hal, tapi bila kita bawa dengan istilah itu tadi, maksud istilah tadi Khawarij, dia akhirnya tidak segan silu untuk menumpahkan darah. Dan lebih menakutkan apabila Khawarij ini dia memfokuskan kepada saudara sesama Muslim. Ya. Fokusnya dia tidak sebab saya pernah lihat satu pemimpin parti politik, dia kata kalau kami Khawarij, orang-orang bukan Melayu, bukan Islam ini akan habis. Sebenarnya dia gagal untuk memahami Khawarij adalah memfokuskan kepada sesama Islam. Yang itu bagi saya lebih permusuhan dia terhadap orang Islam, sesama Islam itu lebih tinggi, lebih keras berbanding dia tidak ada pertentangan dengan orang non-Muslim sebab fokus dia kepada orang Islam, sebab dia merasakan bahawa aku lebih Islam. Holier than thou, itu penyakit dia. Kelompok Khawarij ni holier than thou, iaitu aku lebih suci daripada hang. Kan? Sebab itu dia tidak ada pertentangan yang keras dengan golongan non-Muslim ini, orang bukan Islam. Dan kita pun tidak mengata supaya mereka bertentang dan berkeras dengan orang bukan Islam. Sebab kita duduk dalam Malaysia ini dan kita tidak ada pemecahan seperti yang kita selalu cadangkan. Tidak ada lagi kafir harbi dan kafir zimmi. Yang ada sebab kita menggunakan pakai fiqh muwatanah itu, yang kewarganegaraan, ke fiqh kewarganegaraan itu. Seperti mana saya setuju sangat, memang dia tu pertentangan dia ialah lebih keras terhadap orang Islam. Terhadap orang Islam sebab dia merasakan dia sentiasa betul. Tafsiran aku lebih baik daripada kamu. Ayat Quran, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia kata fi dinillahi afwaja. Dia kata kau akan melihat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Siapa dia kata? Kami yang tahu. Sebab saya pernah melihat dan pernah mengalami situasi itu. Saya pernah melihat dan mengalami situasi itu secara berdepan. Saya adalah living witness. Pernah terlibat? Pernah terlibat. Pernah juga pernah terlibat dan saya merasa apabila ditafsir ayat itu di depan saya kan, kata wow, tapi kita itu sebahagian daripada anggotanya, maka kita merasakan mendiamkan diri. Ya, maksudnya aku sudah berada dalam itu sebelum orang lain menjumpai hidayah itu. Nampak tak? Dia fi dinillahi afwaja. Dan ayat itu juga selalu digunakan oleh mereka untuk memberikan, kalau mereka berjaya dalam pemilihan raya ataupun dalam suatu pertemuan, idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala datangnya bantuan dan kemenangan daripada Allah, itulah kemenangan kami. Tetapi ayat itu tidak dibacakan ketika mereka kalah. Betul. Sebab Al-Quran itu diturunkan untuk mereka. Kita percaya bahawa Quran itu hujah ke atas kita dan hujah ke atas orang lain. Hujah ke atas kita, hujah kita dan hujah ke atas kita. Pada mereka tidak. Bukan hujah ke atas mereka, hujah mereka ke atas orang lain. Jadi mereka adalah neraca dan juga mereka adalah kayu ukur kepada kebenaran terhadap sesuatu ayat Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Dan itu SAW. Dan itu ini sesuatu yang malang lah, sahabat. Sebab saya fikir gini, kita duduk dalam negara yang majoriti Muslim.
Kita negara yang paling, saya kata, kita pergi ke mana-mana negara dalam dunia ini pun kita adalah negara yang paling aman. Secara relatif. Kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan orang muka Islam. Tetapi sejak kebelakangan ini, ekstremisme ini semakin memuncak. Dan kita tahu antara sebabnya apa? Ialah media. Dia mesti kena ada sebab, kan? Kena ada satu sebab utama pada saya, daripada sudut pandang saya, yang selalu melihat bahawa ini adalah peranan psychological warfare, perang saraf. Media, propaganda sebenarnya ialah media. Barang siapa yang menguasai media, dia menguasai dunia. Barang siapa yang menguasai dunia, kalau dunia pun boleh dikuasai, apatah lagi politik Malaysia. Sebab itu, selepas tahun 2018 dan ke atas, berlakunya revolusi media ini. Kalau Asia boleh kata, now everyone can fly. Dengan TikTok, dengan Instagram, dengan Facebook, Twitter, now everyone can be a journalist. Now everyone can speak, kan? Everyone can be a celebrity. Dulu kita nak jadi selebriti, kita kena masuk TV3 je. Kita kena masuk TV3. Kita kena masuk RTM. Sekarang kita buat podcast ini, kalau orang tengok setiap kali view 50,000, kita selebriti dah. Betul tak? So kita hanya perlukan mikrofon, kita hanya perlukan phone dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku. Apabila ledakan maklumat, ledakan media itu berlaku, semua orang mampu bercakap. Dan everyone speaks their mind. Dan sekarang apabila dia dicampur pula dengan ekstremisme tadi itu, yang merasakan bahawa aku lebih Islam daripada kamu, tafsiran aku lebih betul daripada kamu, dan aku adalah pejuang Islam, kan? Kami berada dalam parti Hizbullah, parti Allah, dan orang yang tidak berada bersama kami adalah menentang kami. Senang saja, seperti mana yang Bush kata, you are with me or against me. Tapi masalah juga kalau untuk memahami dari sudut sejarah daripada dahulu, dalam kesarjanaan Islam atau dalam tradisi Islam dahulu sampai sekarang, mereka tetap ada penyokong, dan penyokong mereka adalah sangat setia, sangat solid. Dan ini dahulu kita akan lihat orang yang berada di atas pagar itu boleh menjadi agak rasional dalam melihat, menilai dan menyokong. Namun ketika ini kita akan nampak ia akan goyang. Ya, kan, sebenarnya kita hidup satu zaman yang Francis Fukuyama kata identity. Politics of identity itu. Dalam buku dia. Politics of identity. Sekarang ni kita rasa macam identity kita sedang terancam. Satu lagi ya, apakah lagi senjata yang paling ampuh melainkan agama? Gunakanlah senjata apa sekalipun, dia tidak dapat melawan senjata agama. Dan itulah yang digunakan pada zaman gelap di Eropah. Agama yang digunakan sebagai alat untuk memanipulasi, to dictate the people. Sehinggalah berlakunya reform di sana, berlakunya zaman Renaissance di sana. Akhirnya mereka melepaskan diri daripada cengkaman agama. Dan akhir benda itu, kita keluar dan berpindah ke alam kita ni, orang Islam. Dan akhirnya kita ini bukan dicengkam oleh agama, tetapi dicengkam oleh sebilangan agamawan, pemuka-pemuka agama. Mereka boleh untuk memanipulasi, they can manipulate the emotion. Agama ni dia menjanjikan satu harapan afterlife. Dia tak nampak di sini. Jadi tak apalah kita hidup miskin di sini, tak apalah kita hidup tertindas di sini, tak apalah kita derma ditabung kalau walaupun kita sendiri tak cukup makan. Tapi apa? Selepas mati kita ada syurga. Kita ada syurga di sana. Walaupun ya kita pun nak syurga, tapi kita nak syurga dengan jalan yang betul. Sebab apabila disebut tentang syurga ini, ketika Nabi SAW menceritakan tentang Khawarij ni, dan Khawarij ini pula adalah satu yang betul-betul melawan katanya di atas nama Islam. Nah, mereka kuat salat ni. Kalau kita baca Dr. Saul, Nabi sebutkan siyamukum laisa kamithli siyamihim. Puasa kamu nak banding puasa mereka lekeh. Salatukum laisa kamithli salatihim. Salat kamu kalau salat banding dengan mereka tak sama. Bahkan di bawah mata mereka itu digambarkan adanya bagaikan sungai. Tapi Nabi kata apa? Hum kilab ahli nar. Mereka adalah anjing-anjing daripada neraka. Sebab itu ekstremisme ini tak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu pengakhiran yang baik, kerana agama itu berada di pertengahan. Dia tidak tafrid, dia tak ifrat, dia tidak cuai dan dia tidak melampau. Yang ini disebutkan oleh sarjana-sarjana Islam. Dan kita bimbang benda ini tidak dapat untuk dikawal, dan orang merasakan inilah tafsiran agama. Bahkan pada siri yang lalu saya bersama dengan Brother Lim Jui Sun, antara satu persoalan yang ditimbulkan adalah bagaimana dalam keadaan politik dan agama itu dijadikan sebagai bahan untuk, ataupun kita panggil komoditi berpolitik. Apa yang berlaku adalah, kata Brother Lim itu sendiri, dakwah kami kepada bukan Islam menjadi begitu payah. Betul. Orang jadi takut kepada Islam disebabkan hal tersebut. Ada satu part yang mungkin saya mohon untuk juga, kerana ia bukan bidang saya, bidang sejarah, adalah apabila dia ada berlaku fusion, ada berlaku satu penambahbaikan.
perangai ekstremisme kita nampak dalam agama itu adanya Khawarij. Okey, dia merasakan dia lebih suci, dia mengkritik sampai kepada tahap ingin berperang membunuh sesama muslim. Yang ini dia tambah lagi satu berkaitan dengan bangsa. Dia try to glorify bangsa dia untuk melihat kepada pihak lain lebih rendah, pihak lain lebih ni sehingga kan dalam masyarakat kita dia muncul perkataan qaturah, kenturah dan bila kita lihat daripada timeline itu, kerana watak yang sama, suka ataupun tidak, watak yang sama juga adalah watak yang bercakap tentang aku lebih suci daripada kamu dan untuk berlaku permusuhan sehingga kepada watak-watak ataupun tokoh-tokoh ini dia kata buku sejarah di Kementerian Pendidikan Malaysia ini perlu diubah kerana tidak mengikut yang sebenarnya. Adakah itu mempunyai bibit-bibit kepada keganasan ataupun ekstremisme ataupun ia mempunyai satu aliran ataupun garisan yang sama seperti Khawarij? Baik, kalau kita nampak, kalau kita telusuri hal itu sebenarnya kan, ini pun adalah latar sejarahnya. Maksudnya kita ni sentiasa belajar daripada sejarah. Betul. Kita belajar daripada sejarah ni sebab sejarah ini ditulis untuk kita mengambil ibrah daripadanya. Apa yang boleh buat, apa yang sudah tertulis itu jangan kita buat. Kalau buat begini jadi begini. Kalau buat begini jadi begini. Jadi kita belajar. Salah satu sejarah yang kita perlu ambil kira daripada ekstremisme ini ialah sejarah Hitler. Sebab apa saya kaitkan juga dengan Hitler? Sebab yang mendakwa sejarah tadi itu, yang Qaturah dan ultra nasionalis, ultra Malis ini tadi ini, dia mengatakan bahawa pernah ada satu ekspedisi yang diutuskan oleh Hitler ke Himalaya untuk mencari orang Melayu. Ini satu pandangan yang saya sudah sanggah baru-baru ini secara terbuka. Saya katakan tidak ada bukti bahawa itu sebenarnya satu projek yang dinamakan sebagai Lebensraum oleh Hitler, kerajaan Hitler lah, Third Reich itu. Sebenarnya itu adalah projek nasionalisme yang ekstrim. It is a hoax. I mean, yang kata berlaku ekspedisi itu berlaku, tetapi dia bukan mencari orang Malays, dia mencari Himalaya, bangsa Tibet. Dia pergi ke sana untuk mengklaim bahawa sejarah mereka itu bersambung sampai ke Himalaya. Sebab apa? Di Himalaya ada Everest. Everest adalah puncak tertinggi. Dan kami ini adalah bangsa terpilih, bangsa daripada sana. I mean, kita lah tinggal di puncak. Tak? Tetapi yang menjadi lebih best di sini ialah mereka kata bahawa mereka berjaya diikut. Maksudnya kami berjaya diikut sebab ini adalah satu ekspedisi rahsia yang akhirnya kami diikut. No, sebenarnya it's already been decoded by German journalists. Sebab apa? Sebab mereka terpaksa bila pergi daripada Jerman itu nak pergi ke Tibet, dia kena masuk ke Calcutta, India. Dan Calcutta, India waktu itu dijajah oleh British. In order to get to Tibet, they had to ask for permission from British colonialism. Jadi tulis surat ke British colonialism, kami nak singgah ke Calcutta untuk pergi ke sana, dan kat sana lah akhirnya pecah rahsia itu bahawa ini adalah bukan ekspedisi botanikal, sebab yang pergi botanis, zoologis, ahli-ahli inilah biologi apa semua pergi ke sana. Tapi sebenarnya adalah projek nasionalisme yang ekstrim. Sebab itu Hitler itu sebenarnya, kalau ada yang mungkin banyak yang keliru bahawa Nazi komunis, no, Nazi Tuhan dan komunis. Nazi komunis ni macam langit dan bumi. Nazi adalah nasionalisme yang paling ekstrim. Nazi sebab perkataan dia nasionalis, national socialism. Nasionalis sebenarnya dia ada Nazi, perkataan bagi nasionalis. Kebangsaan. Nah, itu saya akan bawa sampai ke Malaysia ajak lagi ni. Sebab itu juga menyebabkan perpecahan antara dua parti terbesar orang Melayu, orang Islam di Malaysia. Jadi di sana nasionalis sosialis ini tadi tu dia berkembang menjadi bangsa kemegahan bahasa Indo-Aryan, the superiority of Indo-Aryan. Itulah yang memusnahkan Jerman pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sehingga akhirnya Hitler itu cuba dia buang sebagai identiti bangsa Jerman. Sebab itu juga kononnya berlakunya Holocaust. Sebab saya sebagai seorang ahli sejarah, saya masih belum betul-betul terima bahawa Holocaust itu berlaku dalam skala yang besar-besaran begitulah. Itu satu hal. Jadi benda tu yang dikata ekstrim tadi itu berlaku di sana. Dan kemudian model itu cuba diguna pakai, dan hujah yang sama Lebensraum tadi itu cuba diguna pakai di sini oleh kelompok-kelompok yang mengklaim bahawa kita ni Qaturah, kata. Dan itu saya sudah nafikanlah. Banyak, sebab itu semua sebenarnya ditarik daripada satu pandangan dalam kitab Mormon yang ditulis oleh Joseph Smith pada tahun lebih kurang 1820. Kelompok ni ada sangat kuat keterikatan dengan agama. Tetapi daripada penulisan orang yang menghidupkan kembali, mengambil daripada Mormon yang merupakan satu aliran sesat dalam Kristian. Aliran sesat daripada Kristian. Dua kali. Dua kali sesat. Dua kali kan daripada pandangan Islam kan. Dua kali lah, sebab dia ambil daripada Mormon yang tidak diiktiraf oleh Vatican. Vatican jumpa mereka pun dalam tahun 2020 tak silap saya. Pope jumpa dengan salah seorang dia punya pembesar lah Mormon ini. Jadi kita pula tiba-tiba pergi ambil kitab itu yang kemudian ditafsirkan oleh seorang profesor kimia, Ralph Olson,
dari Montana State University, Montana State University yang mengkaji secara dalam Mormon ni. Dia kata sebenarnya Mormon ni merujuk kepada tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu. Okey. Memang detail sebab dia tulis the Lost Tribes, the Malay setting for the Lost Tribes of macam inilah lebih kurang tajuk dia dibawa ke sini. Akhirnya kita pula cedok itu, kita kata inilah sumber untuk menyatakan. Ini adalah satu-satunya sumber yang digunakan untuk menjustifikasikan hal itu. Itulah, daripada situlah puncanya. Okey. Itulah punca yang paling kuat sebab tak ada yang lain. Kalau kata bukti bertulis, tak ada yang lain. Betul. Memang ada kata isu katurah tu kan, ada banyak macam pandangan yang mengatakan katurah itu hajar. Adalah gelaran bagi hajar, perempuan yang terpelihara kesuciannya, perempuan yang dimahkotakan, ataupun gaharu yang wangi. Gaharu yang wangi. Itu adalah perlambangan ke atas hajar. Itu satu hal. Saya tak tahu sama ada dalam kitab, dalam hadis kita yang sahih ada disebut atau tidak. Tidak ada. Tidak ada disebut dalam hadis yang sahih. Sekurang-kurangnya kalau ia wujud pun ialah riwayat-riwayat Israel. Riwayat Israel. Jadi kita tidak ada basis yang kuat untuk mengklaim itu. Jadi kembali kepada soal nasionalisme tadi, ekstremisme. Maksudnya tafsiran terhadap nasionalisme itu, kebangsaan itu kemudian pindah ke dalam setting kita di Malaysia ni. Akhirnya tertumbuhlah United Malays National Organisation. Parti kebangsaan Melayu-Malaya. Kebangsaan itu ditafsirkan sebagai nasionalisme. Dan nasionalisme itu kemudian ditafsirkan sebagai asabiah. Dan muncul oleh pihak yang berbeza yang parti ditubuhkan kemudian. Saya kata ini dalam konteks sejarah lah. UMNO ditubuhkan tahun 46. PAS ditubuhkan pada tahun 1951. Itu pun hasil daripada pemecahan daripada UMNO itu sendiri. Memang ada sebab macam-macam. Tapi kemudiannya wacana yang menyebabkan mereka sangat bertentangan, sangat bermusuhan adalah wacana kebangsaan tadi. Betul. Siapa-siapa kita melawan parti ini disebabkan dia menganut faham kebangsaan. Dan kebangsaan itu kita duk pi lekat dengan nasionalisme yang kita faham, European nationalism. European nationalism salah satunya adalah tadi tu, Hitler tadi tu. Sebab apa? Dia merasakan bangsa dia lebih baik daripada orang lain, the superior race. Jews merasakan bangsa dia lebih baik. Islam tidak melarang untuk mencintai bangsa. Tidak. Islam bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, kita dibenarkan untuk sayang kepada bangsa. Tetapi yang kita sedang bercakap ini adalah sesuatu yang untuk merendahkan pihak yang Saya lain. rasa Abu Hafiz apa yang Dr. Abu Hafiz cakap tadi tu, itulah yang sebenarnya dibuat oleh orang Melayu pada zaman awal kemerdekaan. Mereka yang mencintai bangsa dia, menyatukan bangsa dia untuk menentang British dan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itulah maksud sebenar nasionalisme. Ya. Dalam konteks negara-negara yang terjajah. Kita berbeza dengan Eropah. Nasionalisme Eropah ini adalah nasionalisme yang menyatu padukan bangsanya untuk pergi jajah orang lain. Sedangkan nasionalisme orang Melayu, nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah itu bersatu padu bukan untuk pergi menjajah orang lain, tetapi untuk menentang penjajah. Okay. Jadi sebenarnya kena dengan hadis Nabi itu. Sebenarnya kena dengan hadis Nabi. Kita bersatu. Untuk apa? Membela nasib kita. Tapi kita tidak pergi menjajah orang lain. Tetapi ada satu kelompok yang kemudian datang dengan ekstremisme dia tu. Ya, kita pun dulu pun percaya jugalah kan. Percaya jugalah dengan tanggapan tafsiran-tafsiran begitu. Tapi itulah pentingnya ilmu. Bila kita belajar. Ya, perjalanan kehidupan, kita belajar, kita melihat bahawa benda itu tidak cocok dengan keilmuan dan kesarjanaan. Tak benar sebenarnya kita meletakkan model nasionalisme di Eropah itu dengan nasionalisme di Asia Tenggara. Sama tafsirannya. Tidak. Orang Melayu, orang Indonesia berjuang, berpakat, membela kemelayuan, mengangkat kemelayuan itu bukan untuk menindas orang lain. Betul. Tetapi untuk melawan penjajah. Sedangkan orang Jerman bersatu untuk menindas orang lain dan pergi menjajah bangsa lain. Dan daripada situlah akhirnya kita nampak berpuluhan tahun bermusuhnya dua parti politik yang membawa fahaman yang kadang-kadang kita nampak transgress the border. Dia menceroboh. Jadi itulah aliran bau-bauan bibit kepada Khawarij itu, sehingga makan tidak sembelihan akhirnya solat dua, dan itulah kenapa saya mengangkat pada saya masih ingat yang berkaitan dengan yang Khawarij, maksudnya dia tidak mengiktiraf pemerintah yang ada itu, padahal pemerintah itu adalah pemerintah muslim yang dipilih secara sah, sehingga kan mereka tidak mengiktiraf bahawa imam yang ada di masjid itu imam yang kita boleh turuti. Saya bercerita tentang dalam pengalaman saya lah, kata walaupun pengalaman saya tidak boleh dijadikan hujah yang ilmiah, cuma saya kata pengalaman ketika zaman-zaman muda-muda dulu mendengar perkataan imam masjid orang yang bermain mahjong di kedai ini, geng-geng kampung ni lah yang bermain mahjong ini lebih baik daripada imam kampung sampai tahap yang dilantik oleh kerajaan. Sebab apa? Sebab itu adalah kerajaan Tauhid. Kerajaan Tauhid. Hak ni walaupun mereka main mahjong, tapi mereka bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Jadi kita rasa macam, maksudnya aku lebih baik daripada imam masjid itu. Dalam hal yang sama, saya juga suka untuk pengalaman peribadi yang tidak boleh jadi hujah lah, tapi ia berlaku di hadapan mata saya. Berlaku ialah di kalangan orang yang saya kenal dan rapat.
Bila dia balik, siap-siap untuk solat maghrib ni, pergi ke masjid. Tak sampai 5 minit balik, saya tengok ada di rumah pula. Dan kemudian kenapa ni? Oh, Imam UMNO. Pada ketika yang ini, ialah dalam mungkin 10 ke 15 tahun yang lalu. Saya dari Perak. Kawasan saya tu di Perak tu, tapi kami tidaklah se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu, tapi tidak semua ekstrim. Tapi yang ketua-ketuanya itu kadang-kadang memberikan tafsiran yang saya fikir, saya ketika itu pun, ketika berusia belasan tahun pun saya fikir, kenapa dia cakap begini? Kenapa dia cakap begini? Bahawa kita sedekahkan Al-Fatihah kepada, masa itulah dia kata, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada si mati ini yang merupakan ketua bahagian, ketua cawangan sini. Tapi ini perkataannya Allah tahu bahawa saya berbohong atau tidak. Dan ini perkataan yang dia kata, tapi pada masa yang sama kita suka juga sebab musuh kita dah tak ada. Setahap itu. Dia sampai tahap itu. Jadi walaupun dalam hadis Nabi suruh tidak untuk bercakap benda-benda yang seperti itu ketika mana kematian. Kenapa mereka? Nah, di situ ada satu mental condition yang merasakan bahawa itu adalah musuh kita yang sudah meninggal. Dan kita sekarang dah tak ada musuh, dah kurang satu musuh kita. Sedangkan itu hanyalah perbalahan politik. Betul. Sedangkan itu hanyalah perbalahan politik. Dan apa yang kita sedang lihat pada ketika ini? Pasca PRU ke-14 2018 ataupun selepas daripada PRU 15 2022. Is there any chance for that to repeat again? Maksudnya untuk akan apa yang berlaku 80-an, 90-an sehingga kepada tahap salatnya dua imam tidak bersalat di belakang orang yang berbeza parti. Sekiranya hal ini tidak dibendung, sama ada, kerana saya sebutkan secara jujur, ini bukan lagi isu agama, Dr. Saud. Ia akan pergi dan berakhir kepada isu keselamatan. Kerana tulisan-tulisan itu, dia ini kafir, bila dia nak mati kita, itu telah pun menjadi kes polis. Maka ini adalah bibit-bibit awal dan saya bimbang. Namun pada pandangan tentang propaganda dan juga sejarah itu, saya perlukan kepada mungkin saya fikir begini, sebenarnya apa yang mereka cuba usahakan yang menaikkan, membakar semangat-semangat anti kerajaan, anti kerajaan, sifat hulu ekstrim ini, kerana mereka tidak ada kuasa. Kerana tidak ada kuasa. Kita nampak sebenarnya itu apabila berlaku perubahan tahun 2018 ke 2020. Dari 2018 hingga 2020 berlaku pembakaran emosi yang sangat dahsyat. Kita nampak bagaimana kes almarhum Allahyarham Adib dieksploitasi semau-mahunya. Tetapi apabila kerajaan berubah pada bulan Februari, berubah ke tangan mereka. Berubah pada tangan mereka yang membakar semangat itu semua, senyap, sunyi, tidak ada apa pun yang berlaku. Sebenarnya mereka hanya mahukan kuasa itu, dan in order to obtain that power, they are willing to do anything. It takes. Seperti itulah yang kita bimbang tu, kadang-kadang itu yang kita bimbang. Bahawa adakah mereka akan mengulangi perkara yang sama? Dan di sinilah sebenarnya peranan kita belajar daripada sejarah tadi itu. Sejarahnya 2 tahun yang lepas kita nampak kalau buat begini jadi begini. Kalau kita tidak buat apa-apa, mereka akan berbuat begitu semula. Jadi apakah peranan kerajaan? Apakah peranan pemerintah misalnya untuk mengimbangi perkara itu? Media adalah satu alat yang paling penting untuk mengimbangi, untuk menghapuskan itu. Jadi saya tak setuju kalau kita kata kita tutup media. Kita tutup media, kita buat undang-undang yang ketat, kebebasan bersuara itu. Tetapi kita perlu berada on the upper hand. Iaitu kita lah yang mengawal bagaimana maklumat itu. Dan kita bersedia untuk counter. We have to always ready to counter attack. Ini satu perkara yang tidak boleh tidak, kita mesti kena usahakan supaya perkara-perkara yang tadi itu, yang solat 2 imam, sembelihan tidak sah, kahwin, bahkan bercerai kemudiannya, saya tak fikir dia akan berlaku semula lah. Sebab apa? Dulu dia berlaku sebab kita lambat nak counter. Sebab media itu mereka satu negeri khusus itu semua bercambah di situ dan lambat kita nak pergi masuk. Tapi hari ini semuanya boleh secara real time, secara masa sebenar. Maka kalau berlaku, ada sahaja ilmuwan, agamawan yang bersuara untuk membantah perkara itu. Tapi kita jangan tunggu sampai dia berlaku lah. Ia tidak mustahil. Kita akan berusaha untuk perkara itu tidak terjadi. Tapi ia bukan perkara yang mustahil kalau katakan ia tidak diberikan perhatian yang penuh dan juga serius. Benda ni akan hilang kalau mereka dapat kuasa. Benda ini akan hilang the next day. Dia gain the power, dia akan senyap terus seolah-olah tak ada apa yang berlaku hari semalam. Betul. Tiba-tiba semuanya perkataan yang orang kata mesti memanggil gelaran kafir dengan kafir itu, mereka akan terus berubah mengatakan jangan panggil kafir. Mereka ini adalah bukan Islam, kita mesti kena santuni. Tapi bila meja itu berubah, maka jangan kena untuk try please orang Islam, orang bukan Islam. Kadang-kadang saya pun heran macam mana cara corak fikir
pengikut mereka. Ya. Ya. Itu persoalan yang saya sampai hari ini pun tiada sebatas tu. Kita ada jawapan tapi kita tak tahu kenapa begitu. Yalah, bahasa saya kadang orang kata begitu benar juga, tidak rasional. Sebab yalah, kalau kita nak kata pedulikanlah mereka. Kita boleh buat macam itu, tapi sebenarnya sebagai tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Ya. Tanggungjawab sebagai seorang Muslim, tanggungjawab sebagai seorang akademik, ahli akademik, ya. Dia sebenarnya terletak di atas pundak kita untuk mengubah masyarakat. Kita takkan boleh untuk duduk. Dr. Zawal, saya kadang, yalah, selepas daripada, saya ingat hampir dah setahun, saya memutuskan untuk sabbatical daripada politik aktif. Kita boleh duduk untuk tengok. Tapi sehari, 2 hari, dan bila kita nampak sesuatu perkara yang salah, kita tak boleh untuk berdiam diri. Saya fikir itu juga yang berlaku pada Dr. Zawal ketika cuba untuk sabbatical daripada media sosial, dan akhirnya tidak berjaya. Saya rasa lebih kurang sebulan setengah kot. Sebulan setengah, akhirnya saya cakap dengan isteri saya kata tak boleh lah. Tak boleh, saya kena keluar juga. Walaupun saya kata kita bukanlah popular mana pun, tetapi di sana setiap kita menulis itu ada paling-paling tak 1,000 orang baca juga lah. Ya, 1,000 orang baca juga. Bila 1,000 orang yang baca di situ, dan sebenarnya tulisan-tulisan kita ataupun kita di TikTok ke di apa, orang kongsikan di media-media yang lain, WhatsApp group, Telegram group. Sebab perubahan berlaku dengan perlahan. That is what we call reform. Pemikiran. Reformasi. Manusia dia tidak boleh. Manusia ni bukan robot ni kita boleh setting terus lah. Kalau macam komputer kita tak suka, kita tekan format. Kan? Kita tekan format dia akan berubah. Masuklah setting baru, tukar hard disk ke, SSD ke, tukar processor whatsoever. Tapi manusia tidak begitu. Manusia mengambil masa yang lama kerana untuk berubah. dia ada timbangan yang lain. Mungkin kalau dia berubah ini akan kesan kepada kawan, akan kesan kepada keluarga, akan kesan kepada environment dia. Saya rasa benda yang sama juga berlaku ketika pembesar-pembesar Quraisy berfikir untuk Masuk mereka tahu bahawa Islam itu benar. Betul. Tapi sebab apa? Sebab ada kepentingan diri yang menghalang mereka. Kepentingan ekonomi. Apa orang kata? Kan? Apa orang kata nanti ekonomi aku terhalang, kemudian saudara mara, kan? Jadi itu semua over time. The human behavior is more or less same over time. Sama aja. Agama digunakan pada seluruh zaman. Tapi kita berada dalam satu zaman yang saya kira, saya tak tahulah, kita berada dalam 2 ekstrim. Kita boleh katakan paling beruntung atau paling naya. Paling beruntung, kalau orang kata kita boleh counter the real time. Paling naya, apa saja kita buat boleh live sekejap ni juga. Nampak tak? So kita berada dalam 2 ekstrim. Terpulang, terserah kepada kita untuk kita mengambil manfaat daripada belah yang mana itu. Sama macam sebilah pisau itulah. Sama ada kita nak gunakan dia untuk memotong apple, atau kita nak pikat hidung orang ke, telinga orang kan. Kita berada pada ekstrim yang itu. Dan dalam keadaan ini, daripada sudut pandang seorang akademia, seorang bidang kepakaran dalam bidang sejarah, dan melihat kepada sebagai seorang Muslim untuk pembinaan negara Malaysia yang diminta ataupun diangan-angankan sebagai madani yang lebih baik, ya, kita akan ada perbezaan, tetapi kita jauh di benak hati kita sayang negara ini. Betul. Ini adalah tanah rumah kita. Kita berada di langit Malaysia. Walaupun kita tak bersetuju, tapi kita melihat kepada mereka-mereka rakan-rakan kita ini sebagai seorang saudara Muslim, saudara sebangsa dan setanah air, kan. Apa yang kita mampu, apa harapan dan apa yang sebenarnya perlu untuk kita fokuskan supaya hal ini tidak menjadi lebih teruk? Mungkin sebagai satu kita wrap up dalam perbincangan kita. Yalah, kita lahir di Malaysia, membesar di Malaysia, mati mungkin di Malaysia. Kita tak tahu kita mati di mana, tapi inilah tanah air kita, tanah air kita, tanah tumpah darah kita. Harapan kita pastilah kita nak Malaysia yang aman damai. Kita meneruskan keamanan kita. Sebenarnya kan, Dr. Abah Hafiz, kita mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada ini, sebab kita berada dalam sebuah negara majoriti Muslim. Sebuah negara yang agama rasminya adalah agama Islam. Dan kita semua adalah khalifah. Kita semua adalah khalifah. Saya kuliahkan juga saya sebutkan dalam kuliah saya, setiap sebenarnya beban tanggungjawab itu lebih besar terhadap kita Muslim di Malaysia. Sebab di sekeliling kita adalah sahabat-sahabat kita non-Muslim. Sahabat-sahabat non-Muslim yang sebenarnya kita memiliki satu aset Islam itu. Selama 65 tahun lebih kurang kita merdeka, 66 tahun kita merdeka ini, berapa ramaikah yang kita pernah bagi tahu pada sahabat Muslim kita Islam itu bagus. Dan aku menunjukkannya dengan dakwah bil hikmah, dakwah bil hal. Berdasarkan apa? Perbuatan kita, perlakuan kita. Macam mana yang Dr. Abdul Hafiz sebut tadi itu, orang Islam, orang bukan Islam akhirnya ketakutan. Brother Lim kata tadi kan, ketakutan melihat bagaimana perangai kita yang duk bertelagah, bergaduh. Akhirnya ia menjadi tu halangan untuk orang bukan Islam untuk dekat, apatah lagi untuk kita masuk Islam. Sebenarnya kita berlaku zalim pada diri kita kepada orang bukan Islam yang ingin melihat
agama yang benar itu. Dan kita melihat bagaimana konflik di Palestin itu, perang di Palestin itu, pembantaian di Palestin itu menyebabkan ramai orang Islam, orang bukan Islam tertarik untuk masuk Islam sebab akhlak orang Palestin, tentera Hamas itu sendiri. tentera Hamas dan juga akhlak orang Palestin yang sangat mempertahankan agama, menunjukkan akhlak yang baik dalam negara yang berperang. Malah kita ini berada dalam negara yang aman dan damai, tetapi kita tidak menunjukkan satu Islam sebagai satu tawaran yang sangat baik. Kita kata, masuklah, this is the best religion. But you are not the best, man. You're not showing the best of Some people akhlak. they say that we have our best product, but we got the worst seller. Betul. Kita adalah penjualnya. Kita tidak menjual produk itu dengan betul. Sudahlah kita bergaduh sesama Islam, sesama Muslim hanya disebabkan perbezaan politik. Yang kita bawa politik itu sehingga terjun ke dalam lingkaran agama itu iman, sehingga kita lebih betapa susahnya seorang ilmuwan, seorang agamawan berdakwah untuk menarik seorang yang bukan Islam ke dalam Islam, dan kita dengan senang-senang mudah-mudahan mengeluarkan sahabat-sahabat saudara kita dalam Islam. Satu isu juga akan menjadi persoalan sebahagian daripada orang. Dia akan kata, kalau macam tu macam apologetik pula terhadap orang bukan Islam kalau nak terlalu macam meraihkan dia. Kita meraih, kita tidak meninggalkan prinsip asas kita. Yang utama. Ada beza. Nabi pergi ke Madinah, Nabi memberikan hak kepada orang bukan Islam. Nabi tidak bersifat apologetik. Nabi memberikan hak untuk hidup aman dan damai. Yahudi, Bani Qainuqa, orang Nasrani, semuanya tinggal bersama. Nabi tidak memberikan kata dua kepada mereka. Mereka aman, tinggal bebas, mengamalkan agama mereka. Tapi pada masa yang sama, akhlak golongan Ansar dan Muhajirin mengubah Madinah sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ini yang kita tak ada. Saya nampak disebabkan salah satunya adalah permainan politik dan ahli politik. Sebab itu saya pun pernah sebut benda ni. Saya kata di Malaysia ni ataupun kita ni sebenarnya kita bukan perlukan ahli politik. Kita bukan perlukan orang agama yang berpolitik, tapi kita perlukan orang politik yang beragama, yang takut pada Allah. Orang politik dia menguasai segala ilmu politik, ilmu mengurus takbir negara, ilmu ekonomi, ilmu untuk menyatupadukan bangsa, tapi pada masa yang sama dia adalah orang yang beriman. Dia percaya. Tapi itulah yang menjadi satu cabaran kepada kita, dan perkara itu menyebabkan pihak yang macam Dr. Saul sebut, pihak yang berbeza akan menggunakan, dia mungkin tidak mampu untuk melawan daripada segi sudut pencapaian ekonomi, pencapaian pembangunan. Jadi bagaimana untuk melemahkan? Caranya adalah dengan mengambil jalur bibit-bibit. Saya sekali lagi tidak memanggil mereka Khawarij, tetapi mengambil pendekatan yang pernah diambil oleh Khawarij. Mula-mula mereka kritik sehingga yang sama lampau mengkafirkan, dan ini semua telah pun dilakukan oleh kita pun tak nak sebenarnya. Kita tak memberikan label-label yang tidak baik yang pernah ada dalam sejarah Islam. Betul. Khawarij, sesat. Nah, janganlah kita pergi sesama saudara Islam kita cuba untuk menahan diri kita, tetapi mereka menunjukkan ciri-ciri itu supaya mereka sedar bahawa ini adalah ciri-ciri yang dilarang oleh agama. Dan itulah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita minta kepada mereka buat baik, tapi waktu yang sama ketika benda ini boleh membawa kepada risiko yang lebih besar, tanggungjawab kita untuk melarang dan juga menghalang hal tersebut. Sebab golongan yang kita berhadapan inilah golongan yang beragama. Kadang-kadang saya pun fikir, adakah mereka tidak membaca Al-Quran? Saya bukanlah orang yang terasuh dalam bidang pengajian Islam. Saya memang betul-betul saya kata seorang yang sangat tercelup dalam bidang sejarah lah. BA, Master, PhD, semuanya adalah sejarah. Pure historian lah saya kata diri saya. Tapi saya selalu mengambil agama itu sebagai satu panduan orbit saya. Bahawa apa pun saya cakap, apa pun saya buat, bahawa ia mestilah berlegal di sekeliling orbit agama itu. Sebab sejarah itu, kaedah penulisan sejarah, historiografi itu sebenarnya sebagaimana hadis juga. Cumanya hadis ini, rosak hadis, memain dengan hadis, rosak akidah. Main dengan sejarah tidak sampai rosak akidah, tapi rosak bangsa, rosak negara. Jadi pada mereka tu, adakah mereka tidak menjumpai ayat yang mengatakan janganlah kerana kebencian kamu terhadap suatu kaum itu maka kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adil lah, kerana adil itu lebih hampir pada takwa. Syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa Surah Maidah. Suratul Maidah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, kadang Allah Ta'ala tetap memberikan Al-Quran itu dibaca oleh semua orang, tapi mungkin hidayah itu berbeza-beza antara satu sama lain. Terima kasih Dr. Zahul kerana sudi untuk mencuba satu pengalaman baru podcast. Bersama dengan saya di sini melalui Tauhid Podcast ini. Dan pengalaman yang pertama ni, moga dia menjadi satu
kick off lah. Dan ia juga mungkin bukan kali pertama dan terakhir untuk hadir di Tauhid Podcast. Kerana saya fikir ada banyak lagi isu-isu yang lain yang boleh untuk kita kupas. Kerana ini bukan saja berkaitan dengan isu politik agama, tetapi sejarah, pada sosial dan berbagai-bagai yang lain yang kita boleh Kita manfaatkan. perlu mengilmukan masyarakat dan masyarakatkan ilmu. Ulama adalah pewaris Nabi. Inilah hadis yang sering digunakan dan dijadikan modal di meja-meja ceramah, dalam masjid dan juga di seluruh tempat-tempat awam yang digunakan oleh para agamawan kita untuk sebenarnya menaikkan dan menyanjung dan menjual diri sendiri, ya. Kerana mereka hanya menyatakan satu bahagian daripada hadis itu, iaitu bukan satu bahagian, tapi sebenarnya tidak melihat sebaliknya apakah juga peranan ulama, atau ada juga ulama su yang disebut dalam Al-Quran, misalnya ulama yang jahat. Mereka hanya menampilkan hujah yang mengatakan bahawa ulama adalah pewaris Nabi tanpa menyatakan bahawa ulama yang bagaimanakah sebenarnya pewaris Nabi. Ulama yang bagaimana pewaris Nabi? Adakah ulama yang mulutnya mengeluarkan kata-kata nista dan mencela sesama Muslim itu merupakan pewaris Nabi? Ataupun ulama yang menjual cerita-cerita dongeng, cerita-cerita karun, tahyul, khurafat di dalam kalangan masyarakat itu adalah tergolong dalam ulama pewaris Nabi? Dan lebih daripada itu, ada juga yang kita nampak dalam kalangan masyarakat kita, terdapat sebilangan ustaz-ustaz yang menjual ayat ini, ulama sebagai pewaris Nabi itu semata-mata untuk mengangkat martabat dirinya. Ya, dia sebenarnya cuba ingin menerapkan dalam pemikiran masyarakat yang berhadapan itu bahawa ulama yang dimaksudkan itu adalah aku. Jadi kalian perlu taat dan perlu ikut kepada aku. Inilah satu bahaya yang saya kira perlahan-lahan akan menyerap dalam minda masyarakat dan merosakkan kita. Saya tidak pernah mengatakan bahawa kita perlu melawan atau menolak ulama. Saya adalah orang yang sangat sayang kepada ulama kita, tetapi ulama yang disebut bagaimana? Ya, atau ulama yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surah Al-A'raf misalnya, yang mengatakan bahawa terdapat golongan ulama yang mereka ini diumpamakan seperti anjing. Seperti anjing, iaitu apabila dihalau mereka menjelirkan lidah, atau dibiarkan juga mereka menjelirkan lidah. Bahawa itu adalah perumpamaan yang dikemukakan dalam Al-Quran. Dan kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terperangkap dengan golongan ulama yang menggunakan ayat-ayat Quran, yang menjual ayat-ayat Quran semata-mata untuk mengangkat kelompok mereka dan mentafsirkan satu ayat dalam keadaan yang sentiasa menguntungkan dia dan kelompoknya misalnya. Dan kita berhadapan contohnya dalam konteks Malaysia hari ini, ayat-ayat Al-Quran digunakan dalam kancah politik semata-mata untuk mengangkat bahawa inilah partinya, inilah kumpulannya yang memperjuangkan agama Allah dan menafikan segala sumbangannya. Dan mereka menjual ayat ini supaya menjadikan bahawa aku bersama-sama dengan kumpulan ini, maka aku juga adalah pejuang agama Allah. Dan kalian yang menyokong aku, ini adalah secara tersiratnya, dan kalian yang menyokong aku, yang mengikuti jalan aku, sebenarnya kita sama-sama berada dalam satu kelompok pejuang Allah, pejuang parti Allah, pejuang agama Allah. Dan sesiapa yang tidak berada bersama-sama dengan kita adalah terkeluar daripada orang yang mendapat rahmatnya, orang yang mendapat hidayahnya, dan orang yang berjuang untuk agama Allah. Saya kira kita perlu berbaliklah. Benda yang paling asas, tanpa kita perlu mendalami, tanpa kita perlu menjadi seorang yang mendalami ilmu agama. Maksud saya bukan saya menghalang untuk mendalami ilmu agama pada orang biasa, commoners. Kita perlu melihat yang paling asas. Nabi menggalakkan, Nabi menganjurkan bahawa kita beradab dan berakhlak. Maka yang pertama, saksikan atau nilaikan daripada mulut mereka, kata-kata mereka. Apakah perkataan-perkataan yang digunakan? Adakah mereka mengajak kepada penyatu paduan? Adakah mereka mengajak kepada mengeratkan silaturahim dan ukhuwah sesama Muslim? Dan juga pada masa yang sama menganjurkan Islam, menyebarkan Islam kepada orang bukan Islam. Maka itulah ulama yang kita cari. Tetapi ketika mulutnya mengeluarkan kata-kata nista, cercaan sesama Muslim, dan mencela pula ulama-ulama lain, alim-alim lain, para ilmuwan lain yang bertentangan pendapat dengannya dengan kata-kata nista, kata-kata kejian dan cercaan, maka tinggalkan mereka. Pada saya ini adalah satu asas yang paling mudah yang berkaitan dengan adab dan akhlak yang Nabi tekankan. Jadi ulama bukan sahaja perlu berilmu, tetapi dia mesti perlu penuh dengan adab dan akhlak. Itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya yang sebenarnya bukanlah datang daripada latar belakang agama, tetapi seorang yang sayang dengan institusi ulama dan menyanjungi hadis yang dikatakan tadi itu ulama pewaris Nabi, iaitu ulama yang benar-benar mengajak kita kepada penyatu paduan dan ke jalan syurga, insyaAllah. Baru-baru ini ada seorang aktivis politik mengaitkan bekas Perdana Menteri sebagai seorang wali Allah. Di sini saya suka untuk berikan penjelasan. Pertama,
Al-Quran ataupun kesarjanaan Islam, khususnya Al-Quranul Karim, menjadikan semua orang beriman itu adalah wali Allah dengan dua syarat. Yang pertama, dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya faham apa yang ingin disampaikan oleh seorang aktivis politik itu merujuk kepada wali Allah di dalam konsep masyarakat Melayu ataupun Melayu Islam di Malaysia, dengan satu orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Sahabat-sahabat, hal ini saya suka untuk berikan nasihat. Tatkala kita ini suka ataupun benci seseorang, jangan melampau. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, iaitu habib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Sayangi, hormati, cintai seseorang itu dengan sekadarnya, kerana bimbang-bimbang nanti pada satu hari dia akan menjadi kebencianmu. Abghid baghidaka yawman ma haunan ma abghid baghidaka hauman ma, iaitu untuk engkau janganlah membenci sehingga melampau-lampau. Bimbang apa? Akan nanti dia menjadi kesayangan engkau pada satu hari. Baik, di dalam hadis berkaitan dengan yang kita panggil sebagai wali yang khusus ini. Tadi wali umum, seluruh orang beriman dan orang yang bertakwa adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagi yang khusus ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali aku izinkan peperangan ke atasnya. Siapa? Dalam hadis qudsi itu Allah menyebutkan, saya tidak mau pergi panjang terhadap hadis itu, tapi hadis itu menyebutkan, pertama, wali Allah itu yang sangat-sangat menjaga perkara yang fardu. Salat wajibnya, puasa wajibnya, Ramadan dan yang lain-lain. Cukupkah itu sahaja? Tidak. Ia ditambahi dengan perkara-perkara nawafil. Dan sudah tentu orang yang melakukan wali Allah itu akan menjaga dua ini. Yang fardu, dalam waktu yang sama dia adalah seorang yang sangat-sangat menunaikan perkara-perkara sunat. Oleh yang demikian, apabila sesuatu watak ataupun tokoh pemimpin itu kita sayangi, silakan, itu hak. Tetapi jangan kaitkan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak jujur. Dan ini perkara yang salah dan ia perlu untuk dipastikan, dihentikan. Dan janganlah berkata terhadap sesuatu dalam agama, taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu berkata terhadap apa yang terhadap Allah itu ataupun agama Allah itu sesuatu yang kamu tidak tahu, apatah lagi mengherutkan. Yang disebutkan di dalam kesarjanaan Islam sebagai layul a'naq. Ada satu dalil, ditarik ke kanan dan ke kiri mengikut apa yang kita mahukan daripada objektif politik kita ke, ataupun pergerakan kita pun, ataupun organisasi kita. Oleh yang demikian, nasihat saya, semua, siapa pun, sama ada pro kepada kerajaan ataupun pro kepada pembangkang, jangan lacurkan agama untuk kepentingan peribadi kita. Alhamdulillah, itu adalah tajuk kita pada sesi kali ini, iaitu Khawarij, dan ia tidaklah terikat hanya kepada perbincangan agama yang saya pernah sebutkan sebelum daripada ini, tetapi mempunyai sudut perspektif sejarah. Dan juga sejarah itu, seperti yang dibentangkan oleh sahabat saya Dr. Sahul tadi, amat menakutkan. Sekiranya ia tidak dikawal, maka insya-Allah melalui apa yang kita bincangkan ini, tindakan proaktif melalui media, melalui agama dan juga melalui keselamatan perlu untuk digembling bersama bagi menyelamatkan Malaysia yang kita cintai ini, untuk tidak kembali kepada apa yang pernah berlaku di tahun 80-an ataupun 90-an, sehingga kepada salat dua imam, tidak makan sembelihan, sehingga kepada perceraian. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan yang baik kepada Malaysia ini dan dijauhkan daripada golongan ekstrim yang berbaur dengan pemikiran Khawarij. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sahul, dan insya-Allah pada sesi akan datang kita akan berbincang dengan perkara yang lebih menarik dan lebih bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua mendapat manfaat yang banyak daripada perkongsian melalui Tauhid Podcast yang dibawa oleh Wadah TV. Terima kasih, jumpa lagi. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama. Pelbagailah perkongsian keuntungan di dalam perbicaraan antara dua orang ni kan. Sehingga kan dia macam dia ada sebut, wajah agama berserban macam dia ni title dia agamawan. Apabila berbeza politik, apabila dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan soal-soal agama, habis. Terpengaruh habis. Kan? Terus rakyat-rakyat di bawah ni ibarat tak boleh berfikir pun. Kan? Tak boleh menilai pun. Tak boleh nilai kan? Tapi itulah kan, dia nak mengasingkan antara umat-umat Islam ni. Hang bersama dengan aku sebab aku ni agamawan. Kan? Agamawan A, B, C, D. Kan? Jadi dia nak asingkan antara rakyat-rakyat ni, orang-orang Islam ni supaya bersama dengan A saja. Kan? Yang agamawan si A ni keluarkanlah kenyataan itu, kenyataan ini berkaitan agama. Keluarkan itu, keluarkan ini apa semua, sehingga
Yang macam berlaku hak di bawah ni, kafir mengkafir, hina menghina, sehingga kan kalau undi parti ni masuk neraka, kalau undi kami masuk syurga, undi mereka ni masuk neraka, sehingga kan tawa tu. Memang dia minta maaf. Orang yang mengeluarkan kenyataan tu memang dia minta maaf. Tapi sebelum dia keluarkan kenyataan dan apabila dia keluarkan kenyataan tu, itulah yang kita nampak khawarij yang benar-benar berlaku di dalam negara kita. Okey, mereka pula ada setengah mereka petikai soal konsep Coldplay yang berlaku di dalam negara kita. Kan? Dia duk berasa, oh kerajaan Anwar awak tak batalkan, awak tak batalkan lah kan. Ni konsep ni melalaikan orang Palestin sedang dizalimi lah apa semua kan. Faham? Apabila zaman dia pun dia buat juga, zaman dia ada di dalam kerajaan pun dia buat juga konsep. Malah bukan satu konsep, malah berkonsep-konsep yang zaman dia tempoh 33 bulan tu. Dia tak kata apa, dia senyap membisu, malah membenarkan. Apabila konsep itu berlaku, bukan di zaman dia, di zaman kerajaan hari ni, apa dia tak kata? Liberal, munafik, lawan Quran, lawan agama Islam, bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan waktu dia buat, boleh je kan? Adil ke tak adil? Inilah terlalu ekstrim puak-puak ni. Memang pada aku sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat melampau. Kalau mereka buat, semua dibenarkan. Orang lain buat, tak boleh. Dua perbezaan saja aku nak bagi dengan hampa semua. Dia antara apa? Dia antara Sanusi karaoke di tengah-tengah malam bersama Bukan Muhrim di dalam live, walaupun langsung bukan berdepan-depan tapi di dalam TikTok saja. Berkaraoke tiap-tiap malam kan, bernyanyi melalak. Dengan Perdana Menteri kita, setiap dia pergi jumpa student-student, dia melawak dan minta nombor telefon di atas. Dua perbezaan tu. Yang kena kecam teruk adalah Perdana Menteri yang duk melawak sambil duk jawab soalan-soalan anak-anak muda, student-student. Dia selitkan sekali nombor telefon. Kalau boleh, bagi nombor telefon. Dia dihentam teruk. Dan yang karaoke ni, yang karaoke tengah malam ni, Menteri Besar Kedah yang duk karaoke tengah-tengah malam ni, dia tak kata apa. Senyap membisu, malah keluarkan kenyataan itu adalah pendekatan dakwah. Karaoke tengah malam, lagu rock, lagu Pantai Merdeka, lagu itu, lagu ni, itu adalah dakwah. Dakwah kepala dia. Dakwah untuk rakyat bersama dengan parti dia. Macam tu. Bukan dakwah rakyat untuk mendekati agama Islam. No. Dakwah rakyat supaya rakyat menyokong parti PAS. Macam tu lah. Jadi lah puak-puak ni kan. Sehingga kan baru ni rumah Ngekoham dibakar. Dilemparkan botol api tu. Sehingga terbakar kereta dia. Kan? Sebiji hangus Mercedes yang bernilai 400,000. Dengan highlight dia, bumper bahagian depan semua terbakar. Dan kereta CRV sebiji lagi. Dia dah minta maaf, babe. Walaupun dia hanya bagi cadangan. Dan cadangan dia tu bertentangan. Memang memberi masalah. Sehingga kan Sultan Selangor pun dah keluarkan kenyataan. Dan beberapa orang dah Perdana Menteri, Menteri Agama. Sehingga keluarkan kenyataan tak masuk akal. So esok tu dia minta maaf. So benda dia dah minta maaf. Tapi yang duk memanaskan keadaan puak-puak ni. Sebab tu dia pun melakukan perbuatan. Kan? Merosakkan harta benda orang. Adakah itu cara Islam? Kan? Tapi dia kata dia perjuangkan Islam. Sekarang ni polis dah tangkap, tak ada individu yang buat tu tak ada kena mengena dengan politik dan negatif dadah. Biasanya benda-benda macam ni dia dibayar, dia diupah oleh seseorang. Itulah yang berlaku kepada Mufti Perlis. Terlalu ekstrimnya puak-puak ni Mufti disebabkan tidak bersetuju isu kafir mengkafir sesama Islam. Kafir mengkafir sesama individu kan yang menjadi disebabkan perbezaan parti politik. Kita Mufti Perlis, Dr. Mazhar pun kena api, pun kena bakar. Itulah hakikatnya yang dibuat ekstrimnya puak-puak ni, golongan-golongan khawarij ni. Kan? Aku tak ada cakap banyak, aku cakap dia cerita dia parti apa itu yang kita nampak hakikatnya. Siapa yang bersama dengan dia syurga. Kan? Selamat daripada azab. Kan? Dia macam selamat daripada azab kubur, azab ini. Kan? Mai mesyuarat PAH boleh masuk syurga dah. Kan? Semayang pun dia tak masuk ni, mai mesyuarat PAH dah masuk syurga. Sedangkan apa segalanya semayang 5 waktu dulu Allah akan tanya. Allah tak tanya hang parti apa, hang bangsa apa, hang duduk di mana, hang siapa. Nombor satu Allah tanya semayang 5 waktu. Kalau hatu hang tak buat, hak lain hang buat tahu mana pun, semua terpadam. Tak payah sembang lah. Nah. Jadi kalau setakat hang duk perjuangkan Islam tapi budak-budak hang, penyokong-penyokong hang ataupun pengundi-pengundi hang tak pesan soal agama, soal sembahyang 5 waktu, hang tak payah sembang lah.
Ini duk semangat, duk berjuang konvoi sana sini, tapi semayang duk lepak depan masjid. Masjid segelintir pergi masuk semayang, segelintir lagi duk lepak. Kan? Tak ada semayang apa. Lepas tu keluar, terus jalan konvoi, pakat-pakat keluar. Kita pernah bersama dengan mereka lah, Bib. Sembang bab agama tepuk meja kau-kau, tapi perbuatan tak lah. Jadi inilah, Alhamdulillah kita dapat dengar perkongsian daripada Ustaz Dr. Abu Hafiz dan juga Dr. Sahul. Alhamdulillah kita dapat ilmu pengetahuan macam-macam. InsyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Janganlah tergolong dengan golongan-golongan yang khawaris. Mereka lah yang terpaling Islam. Mereka lah terpaling yang terkedepan. Boleh masuk syurga. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum.